Oh, sting aku. Yahoo! Yahoo! Assalamualaikum guys, welcome back. Pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang mana ada DM dan juga ada yang komen juga dekat channel ni yang bertanya mana aku pergi, kenapa dah lama tak buat video. So macam yang aku cakap dekat dalam video aku sebelum ni, mata aku sebelum ni ada infection sikit, jadinya aku terpaksa rehat sebentar. Kalau tidak, kalau aku buat juga video, korang akan nampak aku yang muka kurang sikit Korea lah. Tiba. Anyway, konten yang aku nak share dengan korang untuk hari ni ialah satu konten yang sebenarnya aku dah lama nak share dekat korang. Tapi baru hari ni aku dapat share dekat korang. Cumanya aku rasa elok juga sebab aku ada info baru yang boleh completekan perkongsian pada hari ni. Kisahnya, pengarah filem Azizi Chang Adnan sebelum ni menangis berkongsi pasal vaksin COVID-19 yang dikatakan sebagai konspirasi sahaja dan seeloknya dielakkan. Saya kecewa sangat sebenarnya. Kenapa buta perut, buta hati, buta akal, mufti, ulama, menteri, kenapa ada isu kes 500 juta komisen orang KJ apa semua? Apa jadi kepada anak-anak kita? Apa jadi kepada diri kita? Apa jadi kepada zuriat-zuriat yang akan datang selepas DNA kita diubah? Azizi juga dia ada share yang mengatakan bahawa dia sebenarnya rasa kecewa dengan ulama dan juga ugamawan yang dikatakan tak kaji dengan menyeluruh mengenai vaksin ni. Saya kecewa dengan ulama, saya kecewa dengan agamawan, saya kecewa kerana anda semua sanggup lebih sibuk pasal vaksin daripada nak kaji vaksin ni bagus ke tak. Azizi juga ada berkongsi mengenai ada individu yang suntik vaksin ni dan kemudian terus jatuh sakit. Hari ni keluar seorang health worker lepas suntik terus sakit teruk. Ada dalam sinar harian, ada dalam berita harian hari ni. Okey, pasal hal ni aku ada baca perkongsian daripada seorang doktor yang mana aku akan share dekat video yang lain sebab kalau aku share kat sini dia akan jadi sidetrack yang teruk sebab panjang sangat. Selain daripada tu, selebriti dan juga usahawan Abang Zul Yahya turut memuat naik satu video yang menyeru pesakit COVID-19 yang telah pun sembuh dan juga yang ada pengalaman pasal COVID-19 ni untuk tampil dan bagi sharing kepada kita semua yang mana Abang Zul Yahya sangat yakin yang peratusan untuk pesakit COVID-19 sembuh tanpa vaksin adalah sangat tinggi. Diminta kepada bekas-bekas pesakit dan juga ada selebriti yang positif COVID-19 minta untuk tampil bersuara apakah kesan COVID-19. Tambah Abang Zul Yahya lagi, dia tak nak anak dia divaksin tanpa sebab dan dia nak sebab yang kuat. Kenapa kita perlu divaksin? Apa perjalanan waktu di kuarantin dan sebagainya? Kami tak nak divaksin tanpa sebab. Kami tak nak kami dapat kesan yang sangat-sangat membahaya kepada generasi kami, anak-anak kami, kepada kluster-kluster yang positif dan hari ini sembuh sepenuhnya dalam keadaan tanpa vaksin. Dan bagaimana perjalanan mereka di dalam ward ketika mereka dikuarantinkan waktu positif. Aku pun sebelum ni terfikir juga, kenapa dalam 100,000 lebih rakyat kita yang dijangkiti COVID-19, kenapa tak ada seorang pun yang nak berkongsi ataupun nak mendedahkan perjalanan diorang sewaktu diorang di kuarantin dan juga apa perasaan diorang selepas diorang sembuh. Jadi ini dia konten yang aku nak share dengan korang untuk hari ni, yang mana baru-baru ni ada seorang pesakit COVID-19 share gambar dan juga pengalamannya di kuarantin dekat MAEPS Serdang. Jadi dekat sini kita dapat tengok gambaran yang jelas dan juga kita boleh tengok prosedur dan juga proses yang pesakit COVID-19 perlu lalui dari segi fasiliti, makanan dan juga layanan. Semuanya memang puas hati. Mereka yang disahkan positif akan dimasukkan dekat dalam dewan ni dan diorang akan diasingkan. Secara generalnya, rakyat Malaysia dekat satu dewan dan juga warga asing dekat satu dewan yang lain. Pengasingan ni dia bukan apa, pasal nak senangkan pihak yang bertugas untuk dokumentasi, monitoring dan sebagainya. Yang bestnya, para pesakit kat sini very supportive dan juga ikut SOP yang disediakan.
Jadi kata diorang tak perlu nak risau sebab diorang dijaga dengan baik. Kedua, penjelasan logik kenapa tak ramai yang terbuka untuk kongsi pasal pengalaman diorang masa kuarantin ni, dia bukan apa, pasal sentimen daripada masyarakat. Contoh bila jiran, kawan-kawan dan juga orang sekeliling tahu yang diorang ni pernah positif COVID, for sure ramai yang akan jauhkan diri daripada diorang dan akan jadi tak selesa. Jadi tu antara sebab juga kenapa diorang tak nak terlalu terbuka untuk berkongsi hal ni dekat orang lain. Contoh macam kita bayangkan kita nampak pink tag pun kita dah buat social distancing sampai 12 km. Apapun Menteri Sains, Teknologi dan juga Inovasi Yang Berhormat Khairi Jamaluddin dah pun maklumkan yang penggunaan vaksin tu dia tak wajib dan hanya akan diberi kepada mereka yang apply saja buat masa ni. Jadinya aku tak rasa ada timbul sebarang isu kalau kata kita tak nak vaksin, tak perlu apply. Dan akhir kata, apa yang aku akan sambung dekat video yang seterusnya ialah yes, vaksin COVID-19 tu dia ada data dekat dalam dia. Tapi data apa? Akhir kata pepantun, sorong papan, tarik papan. Buah keranji di atas perahu. Ada ubat, tak nak makan. Kaji dulu kalau tak tahu. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. I miss you guys. Assalamualaikum.